Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah di atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah di atas nikmat taufik dan juga hidayah. Alhamdulillah di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehingga dapat kita berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita berusaha agar kita tetap istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari kiamat, atau sampai saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita sekali lagi pada waktu ini dibawakan khas oleh Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, bahagian muslimat dia, Bakit Helwa, untuk sama-sama kita membahaskan tentang talbis iblis. Sebagaimana saya sering sebut di awal mukaddimah kelas kita, dan mana-mana waktu tiba kita baca talbis iblis, kita jelaskan kembali bahawa talbis iblis adalah satu bentuk tipu daya iblis, bukan kepada orang-orang yang jahil, bukan kepada orang-orang yang sibuk dengan nafsu syahwat. Kerana itu bentuk tipu daya iblis yang lain. Dia menyuruh manusia yang jahil dan ahli syahwat ini untuk bergelumang dalam dosa dan syahwat. Tetapi yang dimaksudkan oleh Ibnul Jauzi dalam karangan dia terhadap kitab Talbis Iblis ini ialah macam mana iblis menipu manusia yang inginkan kebaikan, manusia yang ingin beribadah kepada Allah, manusia yang nampak seolah-olah dia ni perlu kepada taubat dan perlu kembali kepada Allah dengan tata cara atau ibadat-ibadat yang dia rasakan perlu. Tapi kerana kejahilan mereka, iblis mengambil kesempatan ini untuk menipu mereka. Dengan cara mana? Menampakkan sesuatu yang bukan dari agama sebagai sebahagian agama. Sehingga mereka bersusah payah, bertungkus lumus, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang pada sangkaan mereka termasuk agama, tetapi agama sendiri berlepas dari mereka. Karena itu kita baca, apatah lagi di zaman ini, macam-macam yang berlaku. Ada orang datang dengan memasyhurkan dirinya sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi datang membawa hadis yang palsu, datang tanpa membawa ilmu, sebaliknya dengan rupa paras, dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan penampilan yang menarik perhatian, terutamanya para wanita yang hatinya lembut dan emosinya mungkin lebih mengatasi akalnya, sehingga bila nampak orang cantik berpakaian macam ni, mereka mudah tertarik dan menganggap itulah kebaikan. Justru penting untuk kita memahami apa sebenarnya inti kepada agama kita. Kerana agama Islam adalah agama wahyu. Agama Islam dibina di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seorang itu nak berpegang teguh dengan agama yang Allah Ta'ala redai, maka berpeganglah teguh dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, ambillah dia dan
fahamilah dia seperti mana kefahaman para ulama yang mu'tabar. Fahamilah dia sebagaimana kefahaman para salafus salih. Dan beramallah dengan Islam seperti mana acuan dia yang sebenar. Jangan terpesong dengan penampilan, dengan dakwaan-dakwaan palsu, dengan emosi-emosi yang tidak terpandu dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga ada orang bermudah-mudahan dalam hadis palsu, dalam mengajarkan sesuatu amalan yang palsu, dalam masa yang sama mendakwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka itu bukan hakikat yang sebenarnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah menjaga keaslian agamanya. Inilah yang dilakukan oleh Ibn Jauzi, membentangkan kepada kita macam mana tipu daya ini. Ini semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita, zuriat keturunan kita daripada tipu daya iblis. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengenal mana satu yang benar, mana satu yang batil, mana satu yang asli sebagai ajaran Islam dan mana satu yang tokok tambah ataupun perkara yang bukan daripada agama tapi dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ke dalam agama Allah. Ingat, agama Allah ini suci. Agama Allah ini murni. Tidak boleh dicemarkan dengan unsur-unsur rekaan manusia. Unsur-unsur yang terbina di atas hawa nafsu, tidak boleh. Kita nak Al-Quran, kita nak Sunnah supaya agama ini terjaga dengan acuannya yang sebenar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bab tipu daya iblis terhadap satu kumpulan manusia yang menampakkan kezuhudan. Dia ni orang-orang yang menampakkan kezuhudan, orang yang zuhud lah. Sehingga pakaian pun compang-camping, makanan pun tak makan banyak. Duduk di rumah pun tak buat banyak perkara. Konon-kononnya atas nama zuhud. Okey? So, apakah bentuk tipu daya iblis yang ada pada golongan ini? Baik, kita baca. Talbis iblis pada pakaian yang secara sengaja, eksplisit, menampakkan kezuhudan. Memang dia nak menzahirkan kezuhudan. Jadi iblis menampakkan kepada mereka pakaian yang menampakkan kezuhudan. So dia pun rasa bagus kamu pakai baju ni, inilah baru orang zuhud. Penulis mengungkapkan, ketahuilah pakaian yang merendahkan pemakainya adalah pakaian yang di dalamnya terkandung unsur menampakkan kezuhudan atau kemiskinan. Pakaian yang seperti ini bagaikan atau ibarat bahasa untuk mengadukan kepada Allah terhadap makhluk dan kerananya membuat si pemakai terhina. Mengadukan Allah kepada makhluk. Maksudnya apa? Nak tunjuk kepada orang, Allah tak bagi kepada aku rezeki. Allah tak bagi kepada aku kesenangan. Aku ni orang fakir, aku ni orang zuhud. Seolah-olah nak menampakkan isyarat bahasa bagai nak kata aku ni orang yang hina dan aku ni tidak diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hukumnya makruh dan dilarang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Malik bin Nadalah, dia menuturkan, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan lusuh. Kemudian baginda bertanya, apa kamu punya harta? Ya, jawab dia. Harta apa? Tanya Nabi. Segala jenis harta. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku unta, kuda, hamba dan juga kambing. Jawabku. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah memberikan padamu harta, maka hendaklah harta itu terlihat pada dirimu. Sebagai tanda syukur kepada Allah, gunalah harta yang Allah berikan itu dalam keperluan dan tidak membazirlah, of course. Jangan sampai bila Allah bagi, kita tidak, seolah-olah kita ni tak menerima apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala.
sedang Allah dah bagi. Okey. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa kita ni kalau nak pakailah pakaian yang sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Okey, pakailah perkara yang sesuai yang Allah rezekikan. Orang dulu pakai zuhud, pakai apa ni sebab memang dia tak ada pakaian. Tiba-tiba mari zaman kemudian yang ada pakaian elok, pakai juga pakaian compang-camping nak menampakkan kezuhudan. Maka perkara ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Talbis iblis pada memperindah pakaian. Kalau ada yang menyatakan memperindahkan pakaian adalah keinginan diri, sedangkan kita diperintahkan untuk mengendalikan diri. Bahasa keinginan nafsu lah. Nafsu ni diri. Jadi memperindah pakaian itu sebenarnya keinginan nafsu kita sendiri. Sedang kita diperintahkan untuk mengawal nafsu kita. Lagi pula memperindah pakaian yang dikenakan itu ditujukan untuk makhluk. Sedang kita diperintahkan agar menunjukkan segala amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan untuk makhluk. Itu kata dia. Ini talbis dia. Jadi kenapa nak pakai baju cantik-cantik? Pakai baju cantik ni nafsu semua ni. Kita diperintahkan untuk kawal nafsu kita. Lagipun kalau kita pakai cantik-cantik untuk siapa? Untuk dilihat orang. Sedang kita nak suruh Allah tengok kita, apa yang ada dalam hati. Tak penting pakaian kita. Katanya. Kata dia. Maka kita jawab. Kata ni syubhat dia ni. Ni syubhat, ini jawapan. Maka kita jawab. Tidak semua keinginan diri tercela. Okey? Tidak semua keinginan diri tercela. Yang terlarang adalah manakala masyariat melarang apa yang diinginkan pribadi atau jika dilakukan untuk riya dalam urusan agama. Okey? Yang dilarang ialah syariat larang sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Benda yang syariat larang terhadap nafsu, yang tu betul. Ataupun syariat larang dilakukan untuk riya dalam urusan agama. Ini kerana setiap orang yang ingin dilihat, setiap orang itu ingin terlihat indah. Ini fitrah, nature manusia. Ini sudah merupakan bahagian jiwa dan hal ini bukan sesuatu yang tercela. Itulah mengapa setiap orang perlu menyisir rambut, mengaca, anda tengok cermin lah, meluruskan serban, memakai pakaian yang elok, yang kasar dikenakan di dalam, yang bagus dikenakan di luar. Semua ni fitrah. Kita ada baju buruk dalam ni, baju kita tak berapa cantik lah kat belakang kan. Baju kita, baju inner kita, inner, baju inner belah dalam kita. Tak elok. Tak lagi kita pakai tunjuk kat orang, tak. Fitrah manusia, kita nak pakai yang elok duduk luar, yang kurang elok duduk dalam. Contoh, kita nak pakai pakaian pun elok, biar ada gosok sikit, nampak kemas. Itu fitrah. Jadi perkara ini tidak dimakruhkan. Ataupun tidak termasuk perbuatan yang tercela. Yang dicela ialah apa yang dilarang oleh syariat. Dalam bab pakaian, kita dah sebut sebelum daripada ni. Pakaian syuhrah, pakaian pelik-pelik pada orang. Pakaian yang kita kata melampau, dengan kesombongan, melabuhkan pakaian. Penulis menyatakan, jika ada yang mengatakan, lantas apa alasan anda meriwayatkan dari As-Sari As-Saqati, bahawa dia berkata, andai aku merasa ada orang yang hendak masuk menemuiku, lalu aku melakukan ini pada janggutku. Ia menggerakkan tangan di janggutnya seakan hendak berusaha meluruskan. Kerana ada orang masuk itu, maka aku khawatir Allah menyiksaku dengan neraka lantaran perbuatan itu. Dia kata, penulis kata, kalau ada orang tanyalah, itu macam mana pula seorang orang panggil daripada Sari Saqati, dia kata,
Aku kalau ada orang mari nak jumpa aku, kemudian aku betulkan janggut aku macam ni nak serai elok, aku bimbang Allah akan seksa aku dalam neraka lantaran perbuatan itu. Okey, jawapan dia. Jawapan ni syubhat ni, yang kejawapannya. Riwayat ini difahami apabila yang bersangkutan melakukan hal itu kerana riya dalam agama, seperti menampakkan kekhusyukan dan selainnya. Ada beza pakai sebab nak kemas dengan pakai sebab riak nak menunjuk. Namun jika diriatkan untuk memperindah penampilan agar tidak terlihat lusuh, ini tidak tercela. Sesiapa yang meyakini tindakan seperti ini tercela, berarti dia tidak memahami riak dan tidak memahami apa yang tercela. Kalau sampai ke memperelokkan pakaian, okey? Kerana fitrah manusia nak kena pakai cantik, wangi, elok. Kalau sampai yang tu pun dianggap riak, maka sebenarnya dia belum faham lagi erti riak sebenar. Okey? Ada benda yang memang agama larang, tapi ada benda yang agama memang tak larang dan agama menyetujui fitrah manusia itu. Nabi sikat rambut tak? Nabi sikat rambut. Nabi bersihkan gigi, Nabi bersihkan gigi. Nabi pakai minyak wangi, Nabi pakai minyak wangi. Di mana yang bertentangan dengan zuhudnya? Maknanya dia belum faham erti riak tu. Dia belum faham apa juga perkara yang dicela dalam agama dan tidak dicela dalam agama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنان قال إن الله جميل يحب جمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang pada hatinya terdapat seberat zarah biji sawi, yakni sebesar zarah dari kesombongan. Seorang pun berkata, seorang daripada kami suka bajunya bagus dan sandalnya, yang seliparnya bagus. Nampak? Hadis ini betul jelas kepada poin yang kita bincangkan tadi. Dia pakai pakaian bagus dan dia pakai selipar yang bagus. Iblis kata ini adalah panggil riak. Tapi ada hadis yang seorang lelaki dah tanya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau dia tu suka pakai baju bagus dan selipar dia bagus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu maha indah dan dia suka keindahan. Sombong sebenarnya ialah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Yang tu baru nama sombong. Tapi kalau pakai baju nak nampak cantik, indah, kemas, itu termasuk dalam fitrah yang Allah sendiri pun suka kepada kecantikan. Allah sendiri pun suka kepada keindahan. Dan itu tidak termasuk dalam perkara riak. Kalau dia buat kerana Allah. Tapi kalau dia solat tiba-tiba dalam hati dia, memang dia nak bersolat kepada kerana manusia, yang tu tepuk dada tanya iman dia lah. Baik. Hanya Muslim sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Hanya Muslim yang meriwayatkan hadis tersebut di atas. Adapun makna kibr. Kibr ni maksudnya adalah sombong. Adapun makna kibr adalah sombong dengan menolak kebenaran. Sedangkan ghamtu artinya meremehkan dan menghina. Artinya meremehkan dan menghina. Penulis berkata, di kalangan sufi ada yang mengenakan pakaian mahal. Terbalik pula. Ustaz, orang kata sufi ni pakai baju compang-camping. Zaman kita dah tak ada dah. Macam mana? Jadi penulis ni kata, ada di kalangan sufi yang pakai pakaian mahal pula. Abu Abdullah Ahmad bin Atha berkata, Abul Abbas Atha biasa mengenakan pakaian mahal dari bahan kapas dan dia bertasbih dengan tasbih dari mutiara. Namun dia lebih suka mengenakan baju yang sudah lama. Ada di kalangan mereka tertalbis dengan pakaian cantik sangat. Mahal. Tasbih pun daripada mutiara. Asyik. Aku mengatakan,
Pakaian yang demikian itu mengandungi unsur mencari kemasyhuran. Ia sama seperti pakaian-pakaian tampalan. Pakaian orang baik-baik mestinya sederhana je. Jangan melampau, terlalu mahal. Jangan terlalu fakir sampai compang-camping apa semua. Jangan. Orang Islam pakai seadanya, sederhana. Kalau Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki pun, alhamdulillah. Dia hidup kadar kemampuan dia. Apa yang Allah bagi kepada dia, dengan itulah yang dia pakai. Okay? Jadi kalau orang yang pakai yang cantik-cantik, melampau mahal pula. Jadi isu dia sama. Pakaian itu mencari kemasyhuran. Okay? Perhatikan bagaimana syaitan mempermainkan orang-orang semisal mereka ini di antara dua hal yang berseberangan. Satu, suka terlalu mahal. Satu, suka pakai yang buruk. Orang Islam sederhana. Mahal telajak pun tak nak juga. Siapa pergi ke Allah terlalu mahal. Okay? Tak nak. Kita nak sederhana je. Islam ni sederhana. Jangan buruk sangat. Siapa baju boleh je beli tapi pakai baju buruk. Baju buruk sehingga orang tengok bola lah, kesiannya dia. Kita baju tidaklah buruk mana kan. Okeylah. Jangan. Kalau hak buruk-buruk pakai dalam tak apa. Buruk tu maksudnya tidaklah siapa perikat. Rusuh benar. Baik. Jadi dalam agama tidak mengajar kepada kita supaya meninggalkan perhiasan atau pakaian yang elok atas nama zuhud. Sebaliknya, agama memerintahkan kita supaya bersederhana pada pakaian kita. Okey, jadi ada dua kategori. Satu, terlalu buruk dia pakai. Pasal ada zuhud. Kita kata, itu masalah. Sebab apa? Sebab terlalu zuhud tu seolah-olah tidak menampakkan tanda syukur kepada nikmat yang Allah bagi. Kalau Allah bagi keadaan yang macam kita zaman sekarang, nak compang-camping, baju bandel, berlambak-lambak pakai. Baju atas nak dengan tak nak je. Okey, yang kedua, mahal sangat, terlalu mahal. Pakai baju cotton, beratus-ratus, ribu-ribu harga cotton. Lepas tu menampakkan pula kemasyhuran seolah-olah itu akanlah pakaian orang-orang zuhud. Penulis berkata, di antara sufi ada merobek pula pakaian. Ni fitnah dia ni. Tarik, robek pakaian saat mengenakannya. Bahkan di antara mereka ada juga merosak pakaian mahal yang miliknya. Dari Isa bin Ali Al-Wazir, bahawa dia mengutarakan satu hari ketika Ibnu Mujahid sedang bersama ayahku, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Kepada ayahku dikatakan oleh pelayannya yang mengetuk pintu itu tidak lain adalah Ash-Shibli. Maka ayahku pun menyuruh Shibli masuk. Pelayan pun kata, persilakan. Dia kata kepada pelayan, persilakan dia masuk. Ibnu Mujahid menatap ayahku dan berkata, inilah saat aku membungkam Shibli di hadapanmu. Ash-Shibli bisa merobek pakaiannya setiap kali berpakaian. Pada saat Ash-Shibli sudah duduk, Ibnu Mujahid bertanya, wahai Abu Bakar Ash-Shibli, benarkah ada keterangan yang membolehkan merosak sesuatu yang bermanfaat? Ash-Shibli kata, menjawab pertanyaan ini dengan balik bertanya, apakah diketahui pasti ada keterangan yang membolehkan sesuatu dalam Al-Quran? Itulah Nabi Sulaiman membunuh kudanya, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Lalu dia mengusap kaki dan leher unta itu. Mendengar jawapan Ash-Shibli ini, Ibnu Mujahid pun terdiam. Ayahku lantas menyahut kepada Ibnu Mujahid, kamu bermaksud membungkamnya. Justru dialah yang membungkammu. Setelah itu Ash-Shibli berkata kepada Ibnu Mujahid, orang-orang sepakat bahawa kamu ahli qiraah masa ini. Lantas adakah ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan seorang kekasih tidak akan menyeksa kekasihnya? Ibnu Mujahid kembali terdiam. Lalu ayahku meminta kepada Ash-Shibli, katakanlah tentang ayat itu wahai Abu Bakar. Ash-Shibli berkata, iaitu firman Allah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u.
qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosamu? Ibnu Mujahid berkomentar, ketika itu aku seperti tidak pernah mendengar ayat tersebut. Ibnul Jauzi berkata, kesahihan riwayat ini diragukan kerana Hasan Al-Ghalib adalah seorang perawi yang tidak thiqah berdasarkan keterangan tersebut. Abu Bakar Al-Khatib berkata, Al-Hasan bin Ghalib menyebut sejumlah perkara yang kebohongannya sangat jelas kepada kita. Itu dari sudut kekuatan riwayat. Adapun sekiranya kisah itu sahih. Kisah ni mana? Kita ulang balik. Kisah ni, datang seorang nama dia Ash-Shibli. Ash-Shibli ni orang sufi lah. Sufi yang dia suka koyok-koyok pakaian dia, merobek-robek pakaian dia sendiri. Jadi kata dia Ibnu Mujahid, hari ni aku nak kata sesuatu sehingga dia terdiam hari ni. Jadi bila datang kepada dia, dia tanya, Ash-Shibli, ada tak dalil daripada Quran yang membolehkan kita merobek-robek pakaian kita? Jadi Ash-Shibli kata, ada, mu tak dengar ke ayat Quran? Itu kisah Nabi Sulaiman bunuh kuda dia, kaki dan kuda dia tu dia potong. Kerana kuda dia ni melalaikan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali dia sembelih kuda tu. Jadi hadis ni menampakkan boleh membunuh kuda. Kalau bukan hadis lah, maknanya cerita ni boleh menjelaskan bahawa boleh membunuh kuda, boleh merosakkan sesuatu, pakaian atau harta seseorang atas sebab-sebab agama. Dia nak kata. Jadi Ibnu Mujahid tadi dia nak kata kepada Ibnu Ash-Shibli, terdiam dia. Sehingga akhirnya kata, orang kata tadi kamu nak suruh dia terdiam, kamu pula yang terdiam. Nampak? Jadi dia menjustifikasikan bahawa dalam sufi ni boleh merobek-robek pakaian. Okey? Kemudian ayat Quran tentang kalau Allah sayang kepada sesuatu kaum, Allah tidak akan menyeksa kekasihnya. Okey? Jadi dia kata, ada tak ayat dalam Quran yang menyebutkan bahawa seorang kekasih tidak akan menyeksa kekasihnya? Ibnu Mujahid pun kembali terdiam. Lepas tu dia pun menjawab lah. Dia jawab, ada ayat Quran pasal sekian-sekian-sekian. Orang Yahudi dan Nasrani pun kata, kami ni anak Allah, tapi kekasih dan kekasih-kasih Allah, lalu katakanlah, mengapa Allah menyeksa kamu kerana dosa-dosamu? Jadi Shibli kata apa di sini? Maka bolehlah seorang hamba tu atau ada dak ayat Quran yang menunjukkan seorang kekasih tidak akan menyeksa kekasihnya. Jadi apa kata Ibnu Mujahid kata, aku bila dengar dia baca ayat tu seolah-olah tak pernah dengar ayat. Kata di pengarang kita, pertama kisah ni tidak sabit. Dari sudut riwayatnya yang bawa cerita ni tidak thiqah mana. Yang kedua, kalaupun kisahnya sahih, menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman Ash-Shibli tatkala dia berhujah dengan ayat di atas. Pun dangkalnya pemahaman Ibnu Mujahid saat dia terdiam. Tidak membantah Ash-Shibli saat berhujah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Apa sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sekejap. Takut benda penting. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata fatafiqa masham bis-suqi wal a'naq, lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu, sebab tidak boleh menisbahkan kepada seorang nabi yang terjaga dari segala dosa, yakni maksum, bahawa dia pernah melakukan sesuatu perbuatan merosak. Dia berhujah, orang sufi ni sudut dia berhujah lain. Lepas tu dia kata kita tak faham bahasa tu. Dalam keterangan ni, Ash-Shibli datangkan satu hujah. Dia kata ayat ni berkait dengan Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman ni dia terleka
daripada berzikir atau mengingati Allah. Kerana duduk bersama kuda dia, lalu dia sembelih kuda dia tersebut sebagai ganti ataupun sebagai memberikan pengajaran kepada diri dia. Membunuh kuda tersebut. Kata di Syibli, ini bukti bahawa kita boleh merobek pakaian kita kerana mencari cinta Allah. Nampak? Nabi Sulaiman boleh bunuh kuda tanpa sebab, kita tanpa kerana nak mencari redha Allah, bunuh kuda ni. Bukan sembelih makan apa. Ini disebut fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kemudian dia potong kaki dia, potong leher kuda. Jadi dia kata, bolehlah kita buat macam tu, robek-robek pakaian kita. Jadi kata Ibnul Jauzi, perkara tu tak boleh nak kata macam tu sebab tak sama perbuatan Nabi dengan perbuatan kita. Tak sama dari sudut mana? Pertama, kalau perbuatan tersebut salah, kalau Nabi buat, dia tidak menjadi kesalahan bagi Nabi sebab Nabi maksum. Satu. Yang kedua, nak kata seorang Nabi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yakni dosa, dia buat dosa, itu adalah perkara yang mustahil. Selain daripada itu, para ahli tafsir juga berbeza pendapat berkait dengan ayat tersebut. Sebahagian mereka menyatakan bahawa maknanya adalah mengusap leher dan kaki kuda sambil berkata, kamu berada di jalan Allah. Jika benar, perbuatan ini termasuk perbaikan, bukan merosak. Okay? Ada yang kata dia usap tu bukan dia bunuh. Dia usap kuda dan dia kata kuda ini untuk jalan Allah. Maka dia pun infakkan kuda tersebut. Itu satu. Tafsir berbeza. Yang kedua, namun sebahagian lain yang menyatakan Nabi Sulaiman telah menyembelih kuda itu, sementara menyembelih kuda dan memakan dagingnya hukumnya boleh. Pendapat tafsir yang kedua kata dia menyembelih, dan menyembelih makanan, menyembelih kuda tak sama dengan merobek pakaian. Kalau menyembelih, memang benda tu diperintahkan menyembelih. Dan bila menyembelih boleh makan, hukumnya boleh. Merobek pakaian ni merosakkan sesuatu yang tak ada manfaat. Daripada elok jadi tak elok. Tak sama menyembelih binatang dengan merobek pakaian. Sebaliknya Asy-Syibli kata ayat tu menyebut Nabi Sulaiman bunuh kuda tu, maknanya merosakkan kuda tu, boleh akhirnya merobekkan pakaian. Ini sudut pandang dia dalam berhujah. Tapi kita tidak macam tu. Kita tengok dalam tafsir. Oh, begitu ni. Takkanlah Nabi, seorang Nabi Allah, merosakkan sesuatu yang Allah Ta'ala suruh dia jaga. Kalaupun dalam bab merosak ni, mana sengaja potong leher, potong tu, biarkan dia mati macam tu. Tak mustahil. Mustahil. Kalau dia buat, pertama pentafsir satu tafsir kata, dia gosok leher, dia gosok kaki, dan dia kata ini adalah kuda ni, aku serahkan dia pada jalan Allah. Kamu berada di jalan Allah. Tafsir yang kedua kata, dia memang bunuh, tapi dia bukan bunuh seperti mana Asy-Syibli faham tu. Dia sembelih kuda dan dia makan daging, dia jamu makan pula. Jadi seolah-olah benda ni boleh walaupun dia bunuh, tapi bunuh dengan syariat Allah. Bukan merosak kuda tu. Jadi penghujahan Asy-Syibli dengan ayat ni untuk menjustifikasikan perbuatan dia mengoyok-ngoyok pakaian. Orang sufi kadang-kadang dia royok pakaian, merobek-robek pakaian. Bila dia sampai tahap zuk dan sebagainya ni, dia robek-robek pakaian. Jadi kita katakan penghujahan tu tak kena. Sebab kita dalam berhujah, kita kena kembali kepada ulama tafsir. Okay, dengan demikian, Nabi Sulaiman AS pada hakikatnya tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan keburukan ataupun mendatangkan dosa. Baik. Ini berbeza dengan merosak pakaian yang dilakukan bukan kerana tujuan yang dibenarkan. Tidak boleh. Di samping itu, mungkin saja syariat Nabi Sulaiman membolehkan tindakan yang beliau melakukan. Dan aturan tersebut tidak ada dalam syariat kita. Kalau diterima, Nabi Sulaiman bunuh juga. Bukan sembelih untuk makan. Maka kita jawab, kalaupun begitu, boleh jadi pada syariat dia dibenarkan begitu. Sebaliknya di syariat kita tidak dibenarkan. Lalu kita kena ikut syariat kita, bukan ikut syariat Nabi Sulaiman. Nampak?
Jadi inilah bentuk-bentuk talbis. Talbis ni maknanya halus, samar, sehingga dia nak cari benda yang membolehkan dia. Padahal dalam agama bila masa sahabat-sahabat koyok baju dalam zikir, siapa koyok-koyok baju tak ada. Sebab tu kadang-kadang bukan masalah tak boleh berhujah. Ada orang sufi ni, dia bukan masalah tak boleh berhujah, tapi ketepatan cara berhujah tu. Contohlah kata duk zikir hu. Dia kata dalam Quran ada fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak dia semua melainkan Dia. Betul ayat Quran. Tapi apakah cara penghujahan itu telah digunakan oleh para sahabat dulu? Sehingga sahabat tak faham ke ayat itu membolehkan kita duk zikir hu. Sahabat lagi faham daripada kita. Tapi kadang-kadang macam itulah. Penghujahan mereka guna pada sudut yang berbeza dengan yang sebenar. Abu Abdullah Ahmad bin Atta rahimahullah berkata, Abu Ali Ar-Ruzbari fahaman merobek lengan baju serta mengoyak pakaian. Ada sungguh di kalangan mereka zikir-zikir koyak baju. Macam cerita Hindustan pula kita tengok. Abu Abdullah Ahmad bin Atta lantas menjelaskan, Ar-Ruzbari biasa merobek kain mahal, lalu memakai separuhnya untuk atasan dan separuhnya untuk bawahan. Dia ambil kayu mahal, dia koyok, kemudian sebelah dia pakai belah atas, separuh lagi pakai belah bawah. Pada satu hari dia memasuki tempat pemandian umum. Dan saat itu sahabat-sahabatnya tidak membawa sarung. Kemudian dia merobek kain yang dia kenakan menjadi beberapa bahagian, menyesuaikan jumlah sahabatnya yang ada di situ. Lalu para sahabatnya mengenakan potongan kain tadi sebagai kain sarung. Dengan tenang Ar-Ruzbari menghampiri para sahabatnya dan memberikan potongan kain tersebut, yakni saat mereka keluar menemui pemilik pemandian untuk meminjam sarung. Nampak gah lah. Okay? Jadi dia koyok baju dia bagi kepada orang-orang di tempat mandi. Ahmad bin Atta menambahkan, Abu Sa'id Al-Kazuri berkata kepadaku, aku bersama Ar-Ruzbari pada hari itu, nilai kain yang dipotong-potong olehnya ini kurang lebih 30 dinar. Kain berharga 30 dinar, dia koyak. Sehingga akhirnya rosak kain tersebut. Penulis berkata, Abul Hasan Al-Bushanji menuturkan, dulu aku mempunyai burung qabajah yang aku beli dengan harga 100 dirham. Lalu bertanya satu malam, dua orang asing datang bertamu ke kediamanku. Aku lalu bertanya kepada ibuku, apa ibu punya makanan untuk tamuku? Ya, yang ada hanya roti, kata ibuku. Akhirnya burung itu pun aku sembelih, lalu aku hidangkan dia kepada dua orang tamu asing tadi. Sebenarnya Al-Bushanji mungkin saja meminjam wang kepada orang lain untuk menjamu tetamu yang datang tersebut. Baru kemudian dia menjual burung miliknya untuk membayar hutang ini. Maka dengan melakukan sembelihan tersebut, bererti dia telah melakukan sesuatu kecerobohan. Ada orang ni dia terlalu nampak zuhud, tak apalah binatang mahal ni pun kita sembelih lah dia bagi orang. Padahal ada cara lain yang lebih baik. Apa dia? Dijual burung tersebut, ambil hasil tu, kemudian barulah dia jamu. Lagi untung. Kalau ada lebih lagi, dia boleh bagi lagi duit tu kegunaan lain. 100 dinar ni mahal zaman dulu. Tapi sebaliknya oleh kerana zuhudnya dia kata apa? Semua ni dunia je. Tak apalah. Sembelih burung hak mahal ke, koyok kain hak mahal ke. Kain 30 dinar, koyok macam tu je. Tak apa sebab ni tak boleh, ni dunia berlaku. Kalau kita sayang dunia. Ya Allah, bukan masalah dunia. Masalahnya benda-benda macam ni Nabi SAW suruh kita jaga dan tidak mensia-siakan harta. Kalau simpan elok-elok, okey ni kat koyok, akhir sekali dah atas nama zuhud. Tak apa, benda ni dunia berlaku ni dia pun koyok. Jadi ini perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Okay, merosakkan harta. Pakaian compang-camping secara sengaja, tak benar. Ahmad Al-Ghazali pernah tinggal di kota Baghdad.
Kemudian dia melakukan perjalanan ke Muhawwal dan berhenti dekat kincir air yang mengeluarkan bunyi perlahan dari putaran baling-balingnya. Dia lantas melemparkan jubah yang dikenakannya ke kincir yang sedang berputar sehingga dia terpotong-potong. Penulis berkata, perhatikan kebodohan, kecerobohan dan sikap jauh dari ilmu di atas. Padahal terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menegaskan bahawa kita dilarang menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Jika seandainya ada seorang memotong wang dinar utuh dan membelanjakannya, maka ini saja menurut fuqaha sudah layak disebut kecerobohan. Lalu bagaimana kiranya dengan pelaku mubazir yang diharamkan seperti itu? Kalau orang tu ambil duit dinar yang kekok, kerak potong-potong duit dinar, kemudian ambil belanja-belanja untuk belanja. Mau ambil suku. Duit dinar, dia tak jadi suku dinar, dia jadi duit rosak. Boleh terima atau tak terima perbuatan tersebut? Tak boleh. Islam larang kita perkara tersebut. Baiklah kita bagi kepada orang beli benda lain guna manfaat. Contohlah, kita ada duit RM10. Macam mana nak bagi ke orang ni? Baiklah kita pun koyok bagi dua. Mu ambil separuh. Apa kita jadi? Nama dia kebodohan. Sebaliknya, kamu nak bagi, pergi ambil tukar duit. Mu ada duit RM5, mu ambil RM5, mu ambil RM5. Baru cerdik orang panggil. Okey? Begitulah dalam soal macam mana nak mengambil manfaat daripada pakaian dan harta yang ada. Dia ada kain 30 dinar. 30 dinar. Satu dinar ni bersamaan RM500. Kat RM400 dah sekarang ni. 480. Satu dinar. 500 lah kita kata. 30 dinar bersamaan berapa? 15,000. Ayalah. Kan? 400, 500, hampir 15,000. Sehelai kain. Tapi oleh kerana menampakkan kezuhudan, aku 15,000 tak kisah. Semua ni dunia belakang. Koyok, bagi. Akhirnya hak 15,000 tadi tak ada apa-apa, jadi kain buruk. Sebaliknya kalau dia kata, okey, aku pergi kedai, siapa dia nak beli kain aku ni, harga dia 15,000. Setelah dia ambil harga 15,000, dia beli pakaian, dia bagi kepada orang yang nak bagi. Itu lebih baik. Ini syariat. Nabi melarang kita merosakkan harta. Tapi atas nama kezuhudan, ada orang ditipu oleh iblis sehingga sanggup mengorbankan, mengoyak harta mereka atas nama zuhud. Islam tak ajar macam tu. Okey? Ada setengah tu ambil baju ni, nak tunjuk dia zuhud. Aku tak ada ikatan, tak ada kaitan dengan baju, tak ada terikat dengan baju. Ambil baju campur dalam kincir air. Hancur berkecai baju dia. Apakah itu termasuk dalam kezuhudan? Jadi dia kata apa? Sama seperti orang ada duit sekeping, potong, bagi. Merosakkan, bukan memberi manfaat. Nampak tak contoh dia? So kadang-kadang sufi ni, dia nampak macam okey. Oh, bagus dia. Duit RM10 dia tak sayang langsung. Apa dia buat? Dia potong dua, dia bagi orang separuh, orang bagi separuh. Orang tak pakai zuhud tu, orang pakai tak cerdik. Merosakkan. Sebaliknya, kalau dia nak bagi, dia ambil duit tu, dia pecah duit, ni bagi RM5, etc. Saya bagi contoh tu nak suruh kita faham. Mana satu panduan syariat? Agama suruh ambil manfaat dan jangan merosakkan harta. Sebaliknya, pemikiran orang-orang yang zuhud yang tidak terpandu. Bukan semua orang zuhud macam tu. Ada zuhud orang yang baik, tapi ni sebahagian daripada orang-orang zuhud yang tidak terpandu, tertipu oleh iblis ni, dia sanggup musnahkan harta di atas nama kezuhudan. Padahal Islam tak suruh macam tu. Baik. Begitu pula dengan kebiasaan para sufi yang merobek kain yang dilemparkan pada saat mereka sedang bersedih, seperti yang akan dikemukakan pada huraian selanjutnya insya-Allah. Okey. Mereka menyebut ini salah satu keadaan sufi, padahal tidak ada kebaikan sama sekali pada situasi yang berseberangan atau bertentangan dengan tuntutan syariat. Menurutmu apakah mereka budak bagi jiwa sendiri? Hamba kepada nafsu sendirilah, budak bagi jiwa sendiri.
Ataukah mereka bertindak sesuai dengan pandangan pribadi? Jika mereka tahu bahawa dengan melakukan tindakan seperti itu bererti mereka melanggar syariat, maka ini dinamakan pembangkangan, yakni kekufuran. Kalau dah tahu dah Allah tak bagi, buat juga, maka ini nama penentangan terhadap Allah. Namun jika mereka buat tu kerana tak tahu, kita bagi uzuran, maka ini dinamakan kebodohan yang parah. Kebodohan yang parah. Ada dua keadaan lah dia. Boleh jadi sebenarnya dia tahu Islam tak bagi, tapi dia nak buat juga. Kerana pada sangkaan dia, inilah nama dia kezuhudan. Maka dia ingkar, nama dia itu adalah keingkaran. Tapi kalau dia buat dalam keadaan dia tak tahu, Islam tak bagi benda ni. Dia ingat kau boleh, dia buat juga. Tetap juga kita katakan, inilah yang disebut sebagai kebodohan yang sangat parah. Sehingga akhirnya dia merosakkan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia dengan cara yang sangat-sangat tidak munasabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi penting untuk kita memahami tata cara syariat mengendalikan dan menguruskan sesuatu isu. Supaya kita mengharapkan pahala daripadanya dan tidak terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita berhenti situ. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 263. Talbis, memotong pakaian secara berlebihan. Pendek pakaian secara berlebihan sehingga dia digolongkan kepada pakaian syuhrah. Pendek macam mana tu? Angkat sapau. Naik atas lah. Pendek sampai kau mungkin bawah lutut sikit kau dia pakai. Nak menampakkan bahawa kezuhudan ni. Dia potong baju dia. Tambah ada mendekkan di tangan ataupun potong baju nak menampakkan kezuhudan. Maka macam mana pula hukum dalam bab ni? Kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Baik, kita berhenti sini pada muka surat 263 pada hari ini. 18 hari bulan 10. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang tu yang dapat kita kongsi pada pagi ini atau pada waktu ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri, ingatlah bahawa dalam agama ni ada petunjuk. Dalam agama ada panduan, ikutlah petunjuk, ikutlah panduan. Jangan memandai-mandai dalam soal agama. Kerana sesungguhnya agama milik Allah dan kita mengharapkan bahagia dan rahmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah istiqamah di atas jalan Allah, mengikut petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.